Baik. Ingkarkan qada. Tajuk kedua. Diha Izati. Assalamualaikum ustazah. Bukan ustazah, ustaz. Okey. Baik. Ingkarkan qada. Ingkarkan qadar. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula mengingkari qadar seperti dikatakannya bahawa Allah Ta'ala tiada mentakdirkan apa sesuatu daripada azali ke atas makhluknya, dan kita ini memperbuat baik dan jahat dengan tiada takdir, bahkan ianya terbit daripada kita dan kudrat iradat kita. Maka yang demikian itu membawa kepada kufur dan bid'ah, sebagaimana yang berlaku di zaman sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Begini hadisnya: An Nafi' anna ibn Umar ja'ahu rajulun faqala inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Diriwayatkan daripada Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma telah datang akan dia seorang lelaki, maka lelaki itu berkata, wahai anak Umar, ya ibna Umar, bahwasanya si anu itu mengucapkan atas engkau salam, inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Dia kata, wahai Abdullah, dia tu sahabat kita tu kirim salam dekat engkau. Okey, kirim salam dekat engkau. Faqala lahu, maka berkatalah bagi lelaki itu, innahu balagani annahu qad ahdatha fala tuqri'hu minni salam. Hai lelaki, bahawanya telah sampai khabarnya akan daku bahawasanya sesungguhnya ia telah membuat bid'ah. Dikatakan Tuhan tiada mentakdirkan sesuatu bagi makhluk pada azali, maka yang demikian itu bid'ah yang besar pada i'tiqad, kerana mengada-adakan yang tidak ada dalam agama. Jangan kamu duk ucapkan salam dia kepada aku, kerana tiada sepatutnya aku jawab salam dia. Kata anak Umar Al-Khattab. Orang ni datang jumpa dia, tuan, si Polan kirim salam dekat tuan. Kata anak Saidina Umar, tak payah jawab salam. Aku dapat tahu bahawa dia tu mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Aku dapat tahu dia cakap macam itu. Percakapan macam itu merupakan satu bid'ah yang besar terhadap akidah, bila mengatakan Allah tidak buat sesuatu tentang sesuatu kejadian. Orang yang macam ni, aku tidak berkehendak menjawab salam dia. Tegahnya tuan-tuan Abdullah bin Umar. Kita hari ni pula orang kafir bagi salam, sibuk nak jawab. Dia orang bagi salam, apa salahnya jawab? Apa salahnya bagi salam pada orang kafir? Dia orang sendiri pun tak pernah sujud pada Allah, kau nak jawab salam dia orang. Ada pula bila mati orang kafir, orang Islam pula doa semoga rohnya dicucuri rahmat. Kepala otak engkau. Bayangkan orang Islam ni pun yang mengatakan bahawa Allah tak buat kerja, Allah tak buat takdir sesuatu pun Saidina Abdullah bin Umar tak nak jawab salam dia. Bayangkan kalau orang tu tak mengaku Allah sebagai Tuhan, apa mulia orang tu? Ini kena faham ni tuan-tuan ni tentang persoalan akidah kita ni. Baik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi al-ummah aw fi ummati asyakku minhu khasfun wa maskhun aw qazfun fi ahli al-qadar. Adapun pada umat ini
ada pada umatku, yakni syak rawi, yang syak daripadanya itu akan berlaku 3 kejadian, 3 bala musibah yang menimpa kepada umat aku. Pertama, khasfun, ditelan dek bumi. Wa maskhun, diubah daripada rupa asal. Au qazfun, ataupun diturunkan hujan batu daripada langit akibat daripada pahaman ini. Ada 3 bala yang menunggu. Gempa, diubahnya rupa makhluk manusia ni. Dan yang ketiganya, hujan daripada langit berupa hujan yang membinasakan, yang datang daripada langit. Masalah 386, telan dek bumi. Bermula telan bumi, dihapuskan rupa asli dan dihujani dengan batu daripada langit, telah datang hadisnya yang menyebutkan tiadalah berlaku ke atas umat Muhammad. Oleh kerana Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi, maka tidak diturunkan azab seperti mana azab yang telah diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kita. Maka pula hadis ini menyebutkan berupa 3 jenis azab. Nabi minta supaya kita ni tak dapat azab macam umat dulu-dulu. Allah makbulkan. Habis tu macam mana pula ni ustaz? Dalam hadis ni kata ada pula azab 3 ni. Seolah-olah berlawanan antara 2 hadis ni. Ulama menjawab, makna hadis tiada diturunkan azab ke atas umat Muhammad seperti azab Nabi dulu-dulu, ialah tiada diturunkan kena meratai semua. Bahkan yang kena adalah setengah-setengah tempat, atau pada setengah tempat tiada kena, dan pada setengah tempat dan beberapa takwil lagi. Nabi minta supaya kalau Allah nak turunkan azab, janganlah diturunkan azab macam umat Nabi Nuh, habis banjir. Allah makbul tak doa Nabi? Makbul. Tapi ada tak banjir sekarang? Ada tak? Ada. Semua kena ke? Tak. Kadang di China banjir, kadang di India banjir. Tempat kita tak kena. Kadang di Arab banjir, tempat kita tak kena. Dulu banjir di China ni punya teruk, tempat kita tak kena. Gempa bumi berlaku di Indonesia contohnya, di Sumatera, tempat kita tak kena. Macam itulah, bukan langsung tak ada. Ada. Tanah runtuh ada tak? Ada. Dia jadi dekat jalan nak pergi Cameron Highland, tanah runtuh. Kat Ian, kat Manjui tak jadi. Itulah bala Tuhan. Ulama kata bala yang Allah turun, dia tak turun merata, hanya setempat saja. Habis tu ustaz, yang penyakit sekarang ni semua kena macam mana? Satu dunia kena ni ustaz, apa cerita? Jadi bercanggah tak sekarang dengan hak Nabi kata, kalau turunkan bala satu dunia takkan kena. Sekarang ni semua kena tak? Satu dunia tak kena sekarang ni? Semua kena. Jadi bila semua kena, bercanggah tak dengan hadis Nabi? Bercanggah. Sebab tu saya kata kena siasat balik. Bala yang Allah turunkan, dia tak turun semua. Tetapi kalau bala itu ciptaan manusia, boleh kena semua. Sebab ada satu kuasa yang lain yang buat benda itu. Boleh faham maksud saya kat Zoom? Kalau Allah bagi denggi, agak-agak denggi bahagian mana yang kena? Manjui kena denggi.
Ditapah kena wabak denggi? Tak kena. Wabak denggi menyerang Brazil, Amerika Syarikat tak kena. Dia bukan wabak denggi tu satu dunia kena denggi. Allah takkan buat macam tu. Nabi dah mohon doa. Habis tu yang berlaku sekarang ni, semua kena ni Ustaz. Semua tempat kena ni, satu dunia. Itu bukan wabak yang Allah bagi. Saya kata banyak kali dah, cuba siasat balik daripada mana datang ni. Kalau denggi datang daripada nyamuk, kalau malaria datang daripada nyamuk, kalau Ebola datang pada beruk, yang hak sekarang ni daripada mana? Seorang tak boleh bagi jawapan. Dulu kata pada kelawar, dia kata tak, bukan. Lepas tu kata pula daripada pasar babi pula, pasar beruk, pasar babi. Dia berkata tak ada apa, kami dah siasat tak ada. Habis tu daripada mana datang ni? Bukankah mungkin ada orang yang menciptakannya? Maka kalau nak selesaikan masalah ini, selesaikan daripada pangkal dia. Cari siapa yang membuatnya, cari dari situ, baru selesai. Macam kita dapat satu musibah, dapat penyakit, kita cari tak punca dia? Dapat. Makcik dapat apa? Kencing manis. Apa punca kencing manis makcik? Tak tahulah makcik, bukannya makan manis-manis. Makcik makan nasi, makanlah sehari berapa kali? 8. Itulah punca dia. Memanglah makcik tak makan gula, tapi dalam nasi tu ada gula. Makcik tak boleh makan nasi banyak-banyak. Tak tahulah itu, tak ada gula pun, nasi je pun. Memanglah dia gula yang tersembunyi. Daripada makcik makan nasi, baik makcik makan gula. Maknanya kita tahu punca, baru dapat settle masalah. Macam paip bocor. Bila paip kita bocor, adakah kita nak tahan saja paip tu, air tu tahan timba ya? Inilah cara satu-satunya nak menyelamatkan air daripada tumpah. Kita tahan timba, agak-agak timba tu penuh tak? Penuh juga. Pi ambil pula tong pula. Inilah satu-satu caranya nak menghalang air daripada tumpah. Agak-agak bila nak selesai? Nak selesainya ialah cari di mana tempat paip tadi bocor, tukar paip dia, repair tang situ, hilanglah bocornya. Bukannya pergi tadahkan air yang terkeluar, terpancuk daripada paip tadi, pergi tadah timba, lepas timba besen, lepas besen tong, lepas tong drum. Sampai bila tak selesai? Masalah yang kita buat sekarang ni macam tu. Balik kepada punca. Kenapa tak cari puncanya? Settlekan daripada situ.